وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب زدنا من نافعا فهما مستقيما وهداية لصالح لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي. اللهم إنا من نعرف بأوامرك ونعرف به نواهيك وسرعة الفهم والهم الملائكة المقربين واخرجنا من الظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وعلمنا أسرنا. رب اشرح لنا صدرنا ولساننا واحلل عقدة من لساننا ويفقه قولنا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا بمنه في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kumulai kitab ini dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah bagi segala hamba-Nya dan yang amat mengasihani bagi hamba-Nya yang mukminin di dalam akhirat. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudati min zulmatil adami binuril ijadi. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan segala mawjudat ini daripada kelam adam dengan nur ijad. Bismillahirrahmanirrahim. Kumulai kitab ini. Kumulai, akulah. Aku mulai maknanya aku memulai akan kitab ini dengan nama Allah. Dengan nama Allah, Bismillah. Jadi dengan nama Allah itulah daripada Bismillah. Adapun perkataan dia kumulai, aku memulai kitab ini, itu perbuatan itu kena kepada perbuatan yang kita sebut nama Allah kerana dia. Jadi berdasar kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abta. Jadi maksudnya setiap-tiap perkara yang diamati oleh syarak, disukai oleh syarak, sekiranya tidak dimulai dengan bismillah, dengan bismillah maknanya dengan menyebutkan nama Allah, maka perkara itu kurang berkat. Maka jadi setiap-tiap perbuatan, Suara Baba tak dengar, Baba. disuruh memulai dengan bismillah. Maka setiap-tiap perbuatan, jadi perbuatan makan, kalau kita makan pun maknanya kita makan dengan nama Allah. Kalau kita minum pun minum dengan nama Allah. Maka di sini karangan kitab. Maka memulai karangan dia dengan nama Allah. Maka sebab tu dia kata kumulai kitab ini. Aku memulaikan kitab ini dengan nama Allah, dengan menyebutkan nama Allah. Jadi belum pada nak masuk ke dalam maksud
maka dia mulai dengan sebut nama Allah. Itu makna kata bismillah. Jadi kumulai itu dikatakan muta'alaq bagi buah bismillah. Jadi apabila kita makan, kita bismillah. Maknanya aku makan dengan nama Allah, dengan menyebutkan nama Allah. Jadi permulaan makan aku ini dengan sebut nama Allah. Kalau kita minum, permulaan minum kita ini dengan dengan menyebutkan nama Allah. Aku mulai kitab ini dengan nama Allah. Jadi kata bismillah dengan nama Allah tu apa maksudnya? Apa maknanya? Makna aku mulai dengan nama Allah. Mulai itu mulai mengarang kitab ke, mulai itu mulai makan ke, atau mulai itu mulai minum ke, atau mulai itu mulai tidur ke, semuanya bismillah dengan nama Allah. Dengan nama Allah, Tuhan yang amat murah bagi segala hamba-Nya, dengan nama Allah, itu bismillah. Dengan nama Allah itu daripada bismillah, daripada asalnya ismun. Daripada asalnya ismun, ismillah, ismillah. Maka ismillah tu apabila masuk ba, dihadzafkan hamzah wasal. Jadi tulisnya bismillah. Dengan nama Allah yang amat murah bagi segala hamba-Nya. Itu terjemah daripada Ar-Rahman. Itu makna bagi Ar-Rahman. Yang amat murah bagi segala hamba-Nya. Jadi kesemua hamba Dia, tak kiralah hamba itu yang mukmin dan yang tidak mukmin, yang taat dan yang tidak taat. Dan yang amat mengasihani, bagi hamba-Nya. Hamba Allah, hamba ini yang mukminin di dalam akhirat. Yang mukminin di dalam akhirat. Pada akhirat lagi akan datang. Jadi maknanya perbezaan di antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Perbezaan di antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim walaupun asal daripada satu ialah Ar-Rahmah. Asal daripada satu ishtiqaq. Kalau dalam ilmu sarah tu dia panggil ishtiqaq. Ishtiqaq maknanya amilan dia yang daripada satu lafaz ialah Ar-Rahmah. Ar-Rahman pun daripada asalnya Ar-Rahmah. Ar-Rahim pun daripada asalnya ialah Ar-Rahmah. Maka rahmat tu apa dia? Nisbah bagi Allah Ta'ala, rahmat daripada Allah itu maknanya iradatullah, menghendaki oleh Allah, isal al-ihsan, menyampaikan kebaikan ila makhluqatihi ila makhluqatih. Maknanya kehendak oleh Allah Ta'ala menyampaikan kepada hamba-Nya, kepada makhluknya akan kebaikan. Iradatullah, kehendak oleh Allah akan menyampaikan akan kebaikan, buat baik, ila makhluqatihi, mana kepada makhluknya. Jadi maknanya rahmat tu Allah Ta'ala kehendak nak menyampaikan kebaikan kepada makhluknya. Sebab itu rahmat. Tetapi rahmat kalau tilik kepada kita manusia, maknanya satu perasaan di dalam hati, maknanya perasaan kesian belas. Itu yang ada pada manusia, itulah dikatakan rahmah. Perasaan kesian belas yang ada di dalam hati kita, maka itulah dikatakan rahmat. Itu nisbah bagi manusia. Tetapi ar-rahmah dengan mana satu perasaan yang terasa di hati,
maka itu mustahil pada Allah Subhanahu wa taala. Lalu itu tidak dikehendaki rahmat dengan mana satu perasaan ke-11 itu tidak dikehendaki pada Allah. Bahkan rahmat yang dikehendaki dengan nisbah kepada Allah itu ialah maknanya Allah Ta'ala kerana nak menyampaikan kebaikan benar-benar baik kepada makhluk. Menyampai itu makna berilah. Maknanya Allah Ta'ala mengkehendaki oleh Allah Ta'ala akan menyampaikan kebaikan kepada makhluknya. Itu ar-rahmah. Iradatullah, mengkehendaki oleh Allah, isal al-ihsani, menyampaikan kebaikan ila makhlukatihi, kepada makhluk-makhluknya, makhluk Allah. Maka maksudnya ar-rahmah itu maknanya Allah Ta'ala buat baik kepada hamba-Nya, menyampaikan kebaikan kepada hamba-hamba-Nya, kepada makhluk-makhluknya, sama saja makhluk itu kena atas manusia atau lain daripada manusia. Sama saja makhluk dia tu ialah manusia dan lain daripada manusia. Maka daripada ar-rahmah itulah diubah jadi ar-rahman dan juga diubah jadi ar-rahim. Daripada ar-rahmah itulah diubah jadi ar-rahman, diubah kepada jadi ar-rahim. Jadi pendekatannya ar-rahman dan ar-rahim itu daripada asal satunya ialah ar-rahmah. Tetapi apabila jadi ar-rahman, apabila jadi ar-rahim tu, maka makna dianya ialah tak terlari daripada asal, ialah menyampaikan kebaikan kepada makhluk. Buat baik, beri kebaikan, buat baik kepada hamba-hambanya, tak lari daripada itu. Maka apabila jadi ar-rahman tu makna yang maklum, mengikut kaum yang masyhurnya, mengikut makna yang masyhurnya ialah yang amat murah bagi segala hamba-Nya. Jadi hamba di sini tak kira hamba yang mukmin dan hamba yang tidak mukmin, manusia dan bukan manusia. Sebab tu kita tengok dalam beberapa ayat sebutnya ar-rahman, seperti ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Sebab Allah Ta'ala sebut di situ maknanya ar-rahman, Allah yang meretahkan arasy. Allah yang meretah, tapi Allah Ta'ala di situ guna dengan nama ar-rahman. Dan juga dalam surah surah Ar-Rahman pun Ar-Rahman 'allamal Quran. Jadi di situ maknanya Ar-Rahman tu maknanya Allah Taala yang amat murah, maknanya memberi, amat murah, yang sangat memberi kepada hamba-Nya, beri akan kebaikan. Beri segala nikmat-nikmat rahmat kepada sekalian hamba-Nya, sekalian makhluknya. Tak kiralah hamba itu manusia ataunya lain daripada manusia. Dan manusia yang mukmin artinya yang neraka. Maka tilik kepada yang amat murah, nak boleh panggil amat murah tu maknanya sangat memberi. Beri benda itu, beri benda ni kepada yang tu, kepada yang ni, itu maknanya amat murah. Maknanya sangat memberi. Memberi itu memberi kepada segala hamba-Nya. Jadi pada dunia. Sebab datang pada hadis katanya Ar-Rahman, Rahmanud Dunya. Ar-Rahim, Rahimul Akhirah. Ar-Rahman, Rahmanud Dunya. Jadi maknanya yang amat murah, yakni yang sangat memberi. Yang sangat memberi, beri kepada siapa? Beri bagi hamba, segala hamba-Nya. Ke semua hamba-hamba-Nya, ke semua makhluk-makhluknya. Maka kenapa katanya ini menunjuk katanya beri pada dunia? Sebab beri nikmat kepada hamba kesemuanya, tak kira hamba-Nya yang mukmin dan yang tidak mukmin. Yang mukmin, yang kafir, yang taat, yang neraka.
maka Allah Ta'ala beri kesemuanya. Maka beri nikmat, beri kebaikan kepada hamba, tak kira yang taat ke tak kira yang deraka, maka itu tertentu pada dunia saja. Sebab pada akhirat Allah Ta'ala tidak beri kebaikan kepada hamba yang deraka, yang kafir. Maka di sini faham daripada katanya yang amat murah, yang banyak memberi, yang banyak memberi, banyak bagi, memberi itu kepada segala hambanya. Segala hamba tu masuk yang kafir, masuk yang tidak taat, yang deraka. Maka tilik kepada Allah Ta'ala beri nikmat kepada hambanya, yang tidak mukmin pun dia beri juga. Yang deraka pun beri juga. Ini tertentu pada dunia saja. Sebab dunia ini ialah negeri, bukan negeri balasan. Bahkan negeri Allah yang tempat Allah Ta'ala bagi segala kebaikan kepada hambanya. Jadi itu tak terpilih yang mana deraka, yang mana taat, yang mana mukmin, yang mana kafir. Sebab tu dia katakan Ar-Rahman tu Rahmanud Dunya. Jadi maknanya tilik kepada keadaan Allah Ta'ala memberi kebaikan kepada segala hambanya, kita panggil Ar-Rahman ke dia. Jadi zat Allah satu sajalah. Tapi nama dianya banyak. Tetapi nama dia banyak tu kita tilik kepada habuan pekerjaan dia. Seperti contohnya seorang yang satu, tilik kepada dia tu azan, kita panggil Bilal kepada dia. Tilik kepada dia bawa jadi imam, kita panggil imam pula ke dia. Tiba apabila orang nak nikah kahwin tu panggil qadi pada dia. Begitulah. Ketika dia mengubatkan orang sakit, kita panggil perawat kepada dia. Jadi orang yang satu saja. Tapi tilik kepada dia buat begini, kita panggil begini. Tilik kepada dia buat begini, kita panggil begini. Maka Allah Ta'ala tilik kepada keadaannya, tilik kepada dia memberikan nikmat-nikmat, beri kebaikan-kebaikan kepada hambanya, tak kira hambanya yang taat, yang mukmin, yang deraka, yang deraka, yang kafir, ataunya yang lain daripada manusia, daripada binatang, jin, lain-lain lagi. Maka tilik kepada itu kita panggil Ar-Rahman kepada dia. Kita panggil Ar-Rahman. Nak panggil Allah pun iyalah. Tapi tilik kepada dia buat begitu, kita panggil Ar-Rahman. Tengok seorang tu dia nama Abdullah contohnya. Tetapi apabila dia ambil tugasan azan di masjid setiap waktu, kita tak panggil Abdullah, kita panggil Bilal kepada dia. Apabila kita seorang tu dia nama Abdullah masalah. Tetapi tilik kepada tugasannya ialah bawa imam pada setiap waktu sembahyang di masjid yang tertentu. Maka kita tak panggil Abdullah, kita panggil imam. Imam nak pergi ke mana, imam sampai bila, kita bercakap dengan dia tu tak panggil nama, kita panggil imam. Jadi maknanya ini panggilan. Ini panggilan. Apabila kita nak panggil seorang tu dia nama Abdullah, kita panggil Bilal, apa khabar? Kita cakap dengan dia, wahai Bilal, engkau apa khabar sekarang? Maka kenapa tak panggil nama Abdullah ke dia? Kita panggil Bilal sebab tilik kepada tugasan dia. Tilik kepada tugasan dia, maka kita panggil Bilal kepada dia. Jadi Bilal dengan Abdullah tadi orang sama ke? Orang sama. Maka di sini pun begitu juga. Tiba tilik kepada dia Allah, tilik kepada Allah Tuhan kita yang amat memurahkan, sangat membagi, sangat memberi kepada segala hambanya dengan tidak pilih, itu kita panggil Ar-Rahman kepada dia. Dan yang amat mengasihani bagi hambanya yang mukminin, dan yang amat mengasihani, mengasihani itu maknanya memberi nikmat. Yang amat mengasihani ini yang amat memberi nikmat. Sebab nikmat itu setengah daripada rahmat.
yang amat mengasihani bagi hamba-Nya, hamba Allah yang mukminin. Maka di sini tak masuk orang kafir. Maka tilik kepada Allah Ta'ala beri nikmat, beri rahmat kepada hamba-Nya yang mukminin, tidak beri kepada orang kafir, maka tentu sama sekali di mana? Di dalam akhirat nanti. Sebab di dalam akhirat tu pada akhirat nanti itu ialah masa balasan. Masa balasan amalan yang dilakukan oleh hamba-Nya pada dunia. Maka apabila seorang hamba itu buat baik pada dunia, maka Allah Ta'ala beri balasan yang baik pada akhirat. Maka balasan baik itu dikatakan nikmat. Maka beri balasan baik kepada hamba-Nya, maka tak tertentu tersimpan kepada orang mukmin saja, tertentu dengan orang mukmin saja. Sebab orang kafir sama sekali Allah Ta'ala tidak beri nikmat kepada orang kafir pada akhirat nanti. Bahkan Allah Ta'ala mengazabkan orang kafir. Jadi maknanya Allah, Tuhan kita, tilik kepada Dia memberi nikmat, sangat memberi nikmat kepada hamba-Nya yang mukmin pada negeri akhirat, maka kita panggil apa dia? Kita panggil Ar-Rahim kepada Dia. Kita panggil Ar-Rahim. Dia letak nama dia Ar-Rahim, tilik kepada perbuatannya begitu. Jadi itulah nama-nama Allah Ta'ala yang 99-nya begitu kesemuanya. Tilik kepada habuan perbuatan dia, tilik kepada sifat dia, maka dipanggilkan nama dia dengan nama lain-lain. Panggil Ar-Rahman, tilik kepada dia tu yang sangat memberi rezeki kepada hamba-Nya, maka kita panggil Ar-Razzaq kepada dia. Tilik kepada dia sangat memberikan hamba-hamba kepada dia, berikan perkara-perkara benda-benda kepada hamba-Nya, kita panggil Al-Wahhab kepada dia. Seterusnya. Jadi pendekatannya Ar-Rahman dan Ar-Rahim setengah daripada nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita panggil kepada Dia-Nya, panggil Allah pun boleh, kita panggil Ar-Rahim pun boleh, panggil Ar-Rahman pun boleh. Dengan sebab tilik kepada perbuatan-perbuatannya, tilik kepada sifat-sifatnya. Jadi pendekatannya kita panggil Ar-Rahman kepada Tuhan kita, sebab tilik kepada Dia sangat memberi, sangat memurahkan kepada hamba-Nya pada dunia. Tak kira hamba Dia itu taat dan deraka. Tilik kepada Dia itu yang memberi nikmat, beri rahmat kepada hamba yang mukmin saja pada negeri akhirat, maka kita panggil Ar-Rahim kepada Dia. Itulah. Maka zahir daripada huraian tadi kita boleh tahulah kenapa disebutkan Ar-Rahman lebih dulu daripada Ar-Rahim. Sebab tilik kepada makna yang dihurai tadi, Ar-Rahman tu maknanya Tuhan memberi nikmat kepada hamba dengan tidak pilih-pilih. Beri ke semuanya, yang deraka, yang taat, beri ke semua. Jadi makna dia tu lebih luas. Pemberian dia, pemberian yang dipaham daripada makna Ar-Rahman tu lebih luas daripada pemberian yang dipaham daripada Ar-Rahim. Lalu tu disebutkan Ar-Rahman dahulu dan Ar-Rahim tu di belakang. Sebab Ar-Rahim tu maknanya tidak meluas sangat. Hanya Allah Ta'ala beri itu kepada hamba yang taat saja. Tidak beri kepada hamba yang deraka. Itulah makna lebih kurangnya uraian tentang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pasalnya musannif sebabnya disuruh memulaikan dengan sebut nama Allah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mawjudati min zulmatil adami binuril ijadi. Ini pun ada suatu hadis juga, ialah kullu amrin dhibalin la yubda'u fihi bilhamdulillah fahuwa aqta. Jadi disuruhkan juga selepas pada kita mulaikan dengan akan kerjaan kita dengan sebut nama Allah, dan juga disuruhkan mulaikan kerjaan kita tu dengan memuji kepada Allah. Maka di sini musannif Syekh Daud memulaikan pula kali yang kedua dengan memuji kepada Allah.
dengan katanya alhamdulillahillazi khalaqal mawjudati min zulmatil adami binuril ijadi. Segala puji bagi Allah. Alhamdu itu maknanya segala puji. Lillah bagi Allah. Segala puji lillah bagi Allah. Kenapa segala itu faham daripada alif lam alhamdu. Sebab hamdun tu mana puji. Hamdun tu mana puji. Kemudian dia letak perkataan segala tu faham daripada alif lam. Faham daripada alif lam. Kita jangan lupa bahawasanya bahasa Arab ni setiap-tiap satu kalimah ada makna kesemuanya. Setiap satu kalimah ada makna kesemuanya. Sebab itulah al saja tu ada makna dia. Hamdu tu makna puji. Al tu ada makna dia. Maka di sini tu makna dia ni makna jenis, meliputi segala perkara. Jadi maknanya alhamdu segala puji, segala jenis-jenis puji. Segala puji, segala jenis-jenis puji. Sebab dikatakan alif lam pada alhamdu tu alif lam lil jinsi, makna melekapi kesemuanya. Seperti kata innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya segala manusia segala manusia. Itu maknanya bukan seorang manusia tu tidak. Innal insana segala manusia. Bukan makna seorang manusia, bukan. Itu terpulang kepada bahasan dalam ilmu nahwu lah. Maka kata di sini segala puji, segala bagai-bagai puji yang kita maklum bahwasanya ada 4 itu bagi Allah. Jadi milik bagi Allah. Bagi Allah, milik bagi Allah, artinya tertentu bagi Allah sahaja. Jadi segala bagai-bagai puji yang 4 itu bagi Allah, mana dimiliki oleh Allah, artinya ditentukan bagi Allah Ta'ala kesemuanya. Jadi maknanya mana Allah ini ialah yang mustahak kepada puji. Segala bagai-bagai puji. Macam mana puji sekalipun, puji qadim kepada qadim, puji qadim kepada baru-baru, kepada qadim baru terhadap baru sekalipun. Puji oleh makhluk kepada dia pun dialah. Puji dia kepada dia pun dialah. Kembali kepada dia semua. Puji makhluk sesama makhluk pun kembali kepada Allah Ta'ala kesemuanya. Itu maknanya segala puji bagi Allah. Jadi tertentu bagi Allah, dimiliki oleh Allah. Hak Allah kesemuanya. Allah Tuhan yang menjadikan segala mawjudat ini, makhluk-makhluk ini. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menjadikan segala mawjudat ini. Tuhan yang menjadikan segala makhluk-makhluk ini, benda mawjudat, benda-benda yang ada ini. Tak kiralah manusia dan lain-lain lagi, kayu, batu, langit, apa semuanya, jin, malaikat, apa semuanya, dikatakan segala mawjudat, segala makhluk. Allah Ta'ala menjadikan segala makhluk ini daripada kelam Adam. Mana ketiadaan. Adam tu mana ketiadaan. Jadi maknanya daripada kelam gelap, daripada kelam zulmah, daripada gelap Adam, ketiadaan. Jadi maknanya tak ada tu macam kelam. Sebab apabila berkelam gelap, kita tak nampak benda, macam tak ada. Sebab tu dia katakan daripada kelam Adam. Maknanya daripada ketiadaan yang diserupakan dengan kelam. Maksudnya begitu.
daripada ketiadaan yang diserupakan dengan kelam. Sebab benda, sebab kalau gelap tu kita tak nampak benda, macam tak ada. Sebab tu kata tak ada tu macam kelam. Sebab kalau ada mesti kita nampak. Nak nampak tu kena dalam cerah. Dengan nur ijad. Dengan nur ijad, jadi ijad tu makna mengada, nur tu makna cahaya. Ijad tu makna mengada. Apabila mengada, benda itu ada. Apabila ada, kita boleh nampak. Boleh nampak macam benda di dalam cerah. Benda kalau dalam cerah kita nampak. Benda kalau dalam gelap kita tak nampak. Jadi makna tak ada, tak nampak. Mengada, jadi ada, kita nampak. Maksudnya begitulah. Jadi maksudnya Allah Ta'ala menjadikan segala makhluk ini daripada asal ketiadaan makhluk kepada ada makhluk. Itu maklum. Wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidhawil absari ila yaumil ma'adi. Dan menjadikan, menunjuk atas keasaannya, dan menjadikan, menunjuk, menjadikan, dan menjadikan, yakni menjadikan akan segala maujudat, menjadikan, yakni jadikan segala maujudat itu menunjuk, yakni perkara yang menunjuk. Menunjuk itu dalilan. Menunjuk ini perkara yang menunjuk, perkara yang jadi dalil. Sebab dalil-dalil itu yang menunjuk atas keasaannya, keasaan Allah. Jadi Allah Ta'ala menjadikan makhluk ini dan Allah Ta'ala menciptakan. Menjadi mana menciptakan akan segala makhluk tadi. Tuhan yang menjadikan segala maujudat, yang Tuhan yang menciptakan akan segala maujudat, segala makhluk. Dan dalam keadaan gitu Allah Ta'ala jadikan segala makhluk ini jadi dalil. Dalil yang menunjuk di atas keasaannya. Sebab itulah kita tengok kepada langit. Langit itu setengah daripada makhluk Allah. Setengah daripada benda maujudat. Maka daripada langit itulah kita boleh tahu katanya Allah itu Tuhan yang satu saja. Tuhan kita Tuhan yang satu. Mana dia tandaan, mana dia dalil, mana dia tunjukkannya ialah langit itulah. Maka langit itu menunjuk di atas keasaan Allah. Kita tengok kepada bumi, bumi itu setengah daripada benda yang dijadi oleh Allah, maka bumi itu menunjuk kepada kita bahasanya Tuhan kita Tuhan yang satu. Kita tengok kepada diri kita, tilik kepada diri kita, maka diri kita ini setengah daripada makhluk, daripada maujudat, maka kita boleh situ jadi dapat dalil bahasanya Allah itu Tuhan yang satu. Sebab tilik kepada diri kita, diri kita tu apabila jadi sterik saja, jadi terasa macam ada yang meretahkan diri kita itu satu saja. Dia kalau yang memerintahkan pada diri kita tu 2, 3 tu, dia tak jadi sterik lah. Sekejap gitu, sekejap gini. Sebab kalau 2, yang ni nak begitu, yang ni nak begini. Begitulah sebagaimana kita berdalil dalam sifat wahdaniyah. Itu mana katanya wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyatihi lidzawil absar ila yaumil ma'ad, dan menjadikan menunjuk atas keasaannya. Jadi maknanya segala maujudat, segala makhluk dalil di atas, dalil yang menunjuk di atas keasaan Allah. Bagi yang mempunyai mata hati. Menunjuk kepada siapa? Bagi yang mempunyai mata hati. Jadi orang yang ada mata hati saja, mereka dapat melihat kepada langit, kepada bumi dan segala makhluk Allah. Dia nampak katanya Tuhan satu. Tengok kepada langit, dia faham, dia reti kata Tuhan satu saja.
Tuhan kuasa, Tuhan ada, Tuhan kuasa, Tuhan amat mengetahui. Dia tengok kepada apa-apa saja kepada makhluk ini, dia boleh reti, dia boleh faham, sebab tunjukkan daripada langit bumi itu kepada Tuhan satu. Dan Tuhan kuasa dan segala sifat-sifat yang kamal. Jadi orang yang mempunyai mata hati saja yang dapat nampak benda itu. Maka sebab itulah dikatakan na'udzubillah, orang yang buta mata hati, orang yang buta mata hati itu kalau tengok ke langit, dia nampak langit sajalah. Dia tak tahu, kata dia tak nampak kekuasaan Allah daripada tengok kepada langit. Dia tengok kepada bumi, dia tengok kepada diri dia sendiri, dia tak terasa, dia tak dapat tahu kepada, dia tak titas, tak faham kepada kekuasaan Allah. Yang buta mata hati itu ialah orang kafir lah. Jadi hingga jadi menjadikan dalil tadi itu hingga hari kembali hingga kepada hari kembali, ialah hari kiamat. Sebab itu kita kembali kepada Allah untuk menerimakan balasan. Jadi maknanya makhluk-makhluk Allah Ta'ala ini, makhluk-makhluk Allah Ta'ala ini akan jadi dalil, akan jadi tunjukkan kepada yang mempunyai mata hati di atas keesaan Allah sampai ke hari kiamat. Jadi berterusan. Wa syarra'a syar'an ikhtarahu li nafsihi wa arsala bihi sayyidal ibadi. Jadi kita ulang balik sedikit masalah tadi. Alhamdulillahillazi khalaqal mawjudat min zulmatil adam binuril ijad wa ja'alaha dalilan ala wahdaniyati lidzawil absar ila yaumil mi'ad. Jadi dia katanya, ambil makna sepitah lalunya, segala puji itu bagi Allah yang menjadikan akan segala maujudat daripada kelam Adam kepada nur ijad. Dan Allah Ta'ala menjadikan makhluk ini, maujudat itu jadi dalil menunjuk di atas keesaan untuk orang yang mempunyai mata hati. Dapat menunjuk itu sampai hari kembali, sampai ke akhirat lah, sampai kiamat lah. Dan syar'a. Jadi maksud di sini nak kita boleh faham, katanya puji itu bagi Allah. Kerana apa kita puji? Yang maksud sini maknanya puji itu kenapa kita puji? Sebab dialah yang menjadikan makhluk ini daripada asal tak ada kepada ada. Maka Allah Ta'ala menjadikan akan makhluk ini setengah daripada perbuatan yang baik yang sepatut dipuji. Jadi Allah Ta'ala menjadi perbuatan Allah ialah menjadikan makhluk ini daripada asal tak ada kepada ada. Itu satu perbuatan yang baik yang sepatut kita puji. Lalu tu musnah puji. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah Tuhan yang menjadikan segala maujudat ini daripada kelam Adam, daripada asalnya tak ada tu macam kelam, ada tu macam cahaya. Maka sebab dia jadikan kita inilah, sebab tu kita puji kepada dia. Sebab puji-puji tu sebut baik di atas perbuatan yang baik. Sebut baik di atas perbuatan yang elok. Setengah pada perbuatan yang baik yang eloknya ialah menjadikan makhluk. Dan seterusnya. Wa ja'alaha, ini pun sebab-sebab bagi puji kepada Allah juga. Kenapa kita puji kepada Allah? Sebab dia jadikan makhluk ini dalil untuk kita yang mempunyai mata hati, jadi dalil di atas keesaannya. Itu. Wa syar'an syar'an ikhtarahu li nafsihi wa arsala bihi sayyidal ibad. Kita cuba perhati setiap satu ayat dianya di akhir dengan dal kesemuanya. Itu dikatakan kalam saja', panggil saja'. Maka akhir dia tu sama. Ijad, ma'ad,
ibad. Nah, mi'ad, ibad, semuanya akhir dengan dal ke semuanya. Itu cakapan saja dia panggil. Wa syarra'a syar'an ikhtarahu li nafsihi wa arsala bihi sayyidal ibad. Dan menuntut akan tuntutan yang dipilih akan dia bagi dirinya, dan menuntut, yang menuntut oleh Allah, dan menuntut tuntutan suruhlah, suruh buat begitu, suruh buat begini, larang tu larang ini, kena sembahyang, kena puasa, kena zakat, jangan itu, jangan ini, itulah mana menuntut. Menuntut, yakni tutup buat, artinya tutup tinggal. Jadi tuntutan tu ada dua. Tutup buat jadi wajib, jadi sunat. Tutup tinggal maka jadi makruh, jadi haram. Dan menuntut akan tuntutan. Jadi tuntutan tu syarak lah. Benda yang dia tutup. Dia tutup suruh kita sembahyang, dia tutup kita puasa, dia tutupkan kita zakat dan lain-lain lagi. Dia tutup tinggal bercuri, dia tutup kita tinggal berzina, dan lain-lain lagi. Tuntutan, banyaklah tuntutan-tuntutan yang dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hukum-hukum yang kita syar'an tu ialah hukum-hukum itulah. Yang dipilih akan dia. Tuntutan mana yang dipilih akan dia, akan tuntutan bagi dirinya. Itu mana kata ikhtarahu li nafsih. Jadi Allah Ta'ala tutup akan segala hambanya. Allah Ta'ala tutupkan segala hambanya, tutup buat begitu begini, buat perbuatan sembahyang, puasa dan masalah dan lain-lain lagi. Tutup buat, ada juga tutup tu tutupan tinggal, seperti tinggal daripada bercuri, tinggal daripada berjudi dan lain-lain lagi. Maka tuntutan semuanya yang mana Allah Ta'ala pilihkan dia, akan tuntutan itu bagi dirinya, bagi diri Allah. Semuanya itu kembali kepada dirinya. Jadi mana tutup kita sembahyang, sembahyang untuk dia. Tutup kita puasa, puasa untuk dia. Sebab tu lillah, usalli akhir-akhirnya lillah. Jadi maknanya kita sembahyang, dia suruh kita sembahyang. Sembahyang untuk siapa? Untuk dia. Sebab kita ibadat kepada Allah, pada maknanya kita boleh panggil juga kita berkhidmat kepada Allah. Jadi kita sembahyang, dia suruh sembahyang, mana beribadat kepada siapa? Kepada dia. Dia suruh kita puasa, kita beribadat dengan ibadat puasa, maknanya kita puasa kerana Allah. Puasa kerana Allah. Itu makna dia pilih untuk diri. Begitu. Kalau katanya dilarangkan berzina masalan, maka dilarangkan berzina apabila seorang itu pantang daripada berzina, maka pantang zina kerana Allah. Dilarangkan bercuri, maka seorang itu pantang daripada bercuri, tak bercuri, tinggal pada bercuri, maka tinggalan dianya kerana Allah. Itu kembali kepada Allah Ta'ala kesemuanya. Itu maknanya yang dipilih akan dia bagi dirinya. Jadi maksudnya apabila kita patuhkan tuntutan Allah, kita patuhkan, kita junjungkan tuntutan Allah, maka kerana siapa? Kerana Allah. Bukan kerana lain daripada Allah. Dan disuruh dengan dia akan penghulu segala hambanya. Dan disuruh, yakni diutuskan. Dan disuruh, yakni diutuskan dengan dia, ni dengan menyampaikan dia. Dengan dia, yakni dengan menyampaikan dia akan tuntutan, akan penghulu segala hamba. Ialah penghulu segala hamba itu ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Allah Ta'ala ada buat tuntutan kena sembahyang, kena puasa dan sebagainya, kena tinggal bercuri, kena tinggal berzina, kena tinggal minum arak, minum benda mabuk. Dan yang menyampaikan tuntutan itu kepada hambanya, maka Allah Ta'ala untuk nak menyampaikan tuntutan itu kepada hambanya ialah dengan secara Allah Ta'ala mengutuskan akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lain. Jadi padanya sebabnya setiap-tiap manusia Allah Ta'ala apabila dia nak suruhkan manusia-manusia yang mukallaf buat benda tu, buat benda ni, pantangkan, tinggalkan benda itu, benda ini, Allah Ta'ala tidak direct kepada setiap-tiap manusia. Jadi nak suruh ke semua manusia. Nak suruh, contohnya Allah Ta'ala suruh sembahyang. Suruh segala semua manusia. Nak suruh puasa, maka Allah Ta'ala suruh semua manusia yang mukallaf. Allah Ta'ala melarangkan semua manusia. Tetapi Allah Ta'ala tidak nak, apabila nak suruh, dia tak suruh dengan secara direct. Dia tak larang dengan secara direct kepada kita tiap-tiap orang tu begitu tu, tidak. Bahkan dia utus akan seorang yang dikatakan seorang itu jadi rasul, maka yang jadi rasul itulah menyampaikan kepada umat-umatnya. Jadi yang meratakan arahan itu datang daripada Allah, serah kepada orang jadi rasul. Dan yang jadi rasul itulah menyampaikan akan tuntutan Allah kepada hamba-Nya. Jadi tidak dengan secara Allah dengan kita, tidak direct. Bahkan melalui yang menengahinya ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فَأَوْضَحَ لَنَا مَحَجَّتَهُ وَقَالَ هَذَا سَبِيلُ الرَّشَادِ. فَأَوْضَحَ لَنَا مَحَجَّتَهُ وَقَالَ هَذَا سَبِيلُ الرَّشَادِ. Maka menyatakan bagi kami, maka menyatakan bagi kami, itu tulisan lama. Tulisan lama tengok, maka menyatakan bagi kami, menyatakan kami. Ini kami baca. Kami itu mana kita semua lah. Akan jalan tuntutan. Dan berkata, jadi berfirman. Dan berkata, ini berfirman Allah. Inilah dalil yang cerdik. Maka menyatakan kami, menyatakan kami, ini menyata bagi kami kesemua, kita kesemuanya, Allah Ta'ala menyatakan hukum-hukum syarak tadi, tuntutan hukum-hukum syarak tadi, akan jalanan bagi tuntutan hukum syarak tadi. Maka Allah Ta'ala menyatakan kena buat begitu, kena buat begini, kena sembahyang. Bukan semata-mata Allah Ta'ala, engkau kena sembahyang. Maka nak sembahyang macam mana? Allah Ta'ala menyatakan, nak sembahyang, engkau mesti kena sembahyang. Maka cara nak sembahyang, buatnya begini. Engkau mesti kena puasa, maka cara nak puasanya begini caranya. Engkau mesti keluarkan zakat, maka zakatnya beginilah caranya. Itu menyatakan, menjelaskan. Menjelaskan bagi kita, bagi kami, jadi kita semua akan jalannya, cara-caranya. Cara nak puasanya begini, cara nak sembahyangnya begini, cara nak haji, nak umrahnya begini, dan lain-lain lagi. Dan berkata ini berfirman Allah, inilah jalan yang cerdik. Ini ayat Quran, hadza sabilur rasyad. Ini jalan yang cerdik, yakni jalan yang betul, jalan yang penunjuk. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa atba'ihi salatan zakiyatan bila nafadin.
bila nafad. Sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa atba'ihi salatan zakiyatan bila nafad telah memberi rahmat. Itu maknanya sallallahu, telah memberi rahmat Allah. Jadi mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah. Maksudnya begitu ya. Telah memberi rahmat, yani mudah-mudahan memberi rahmat Allah atasnya, atas penghulu segala hambanya tadi. Telah memberi rahmat Allah, telah mudah-mudahan memberi rahmat oleh Allah atasnya, atas penghulu segala hamba. Itu makna salat, sebab selawat daripada Allah maknanya rahmat. Dan sejahtera, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kesejahteraan kepada Nabi Muhammad dan atas segala keluarganya, keluarga penghulu segala hamba, dan ikutnya, yakni dan pengikut-pengikutnya, dan ikutnya ni dan pengikut-pengikutnya akan sebagai rahmat yang suci. Jadi rahmat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad dan pengikut-pengikut Nabi Muhammad, masuk kita ke semualah pengikut ni, sebagai rahmat yang suci. Jadi rahmat yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya dan keluarga-keluarganya ialah rahmat yang suci, yang suci. Lagi pulanya dengan ketiadaan, dengan tiada berkesudahan. Jadi sampai ke bila-bila. Jadi dengan ketiadaan, dengan tiada berkesudahan, yang beri tak berputus-putus. Jadi Allah Ta'ala beri rahmat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga dan segala sahabat dan segala pengikut-pengikutnya, termasuk kita lah pengikut-pengikut ni. Beri rahmat itu tak berputus-putus, tidak ada akhir, tidak ada berkesudahan. Hanya berterus. Lebih-lebih laginya tilik pada akhirat, rahmat, nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita hambanya, yang taat itu tidak berputus. Tidak berkesudahan. Apa makna tidak berkesudahan? Tidak ada akhirnya sampai ke bila-bila. Maklum nikmat syurga tidak berkesudahan. Maka itulah mukaddimah kitabnya. Jadi kita agaknya pakai, kena ambil masa jugalah untuk nak selesaikan mukaddimah, dan mudah-mudahan kita dapat berkat daripada musannif dengan secara kita bacakan mukaddimah, walaupun nak sampai kepada tajuk yang sebenarnya, bahasan yang sebenarnya pada muka surat 7 lagi akan datang, ialah Kitabut Taharah. Itu bahasan yang tajuk yang kita nak mulainya. Tetapi daripada mukaddimah itu kita dapat berkat daripada keberkatan daripada musannif, dan dalam mukaddimah ini kita boleh dapat mengetahui beberapa perkara-perkara yang luar daripada hukum fiqh. Daripada huraian-huraian tadi dan perkataan-perkataan dia dalam mukaddimah, banyak muka surat juga tu, dia kita kena pakai masa jugalah untuk nak selesai. InsyaAllah kita habiskan mukaddimah. Mudah-mudahan kita dapat keberkatan dengan kita dengarkan mukaddimah dia, dan kita dapat faedah-faedah beberapa perkara-perkara, beberapa hukum-hukum yang luar, yang tambahan di atas hukum-hukum fiqhnya. Maka untuk hari ini kita akhir di situ dulu. InsyaAllah kita sambung lagi pada katanya, wa ba'du fa innal anfusaz zakiyata talibatah. Wallahu a'lam, alhamdulillah rabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah